Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat? So nampak lengang ni jadi nampak luas balik. Nampak luas balik kelas kita. Baik. Saya baru balik dari Basrah, Timur Bay. Timur Bay Resort. Timur Bay. Dia ada apartmen dengan hotel untuk buat rawatan hidroterapi. 2 hari saya buat, hari Ahad dan hari Isnin malam. Sebab saya pernah aksiden 3 kali. Jadi tulang belakang saya tu dah dekat kawasan lumbar tu dah tak apa nak betul. Sebab waktu kena kat jalan duta tu, teksi langgar, kita berhenti kat traffic light. Teksi tu mungkin dia ralik ke apa kot, dia tom, saya jadi penumpang, kawan saya bawa motor. Jadi saya tak sempat nak bergantung, saya melambung macam hero Hindustan tu, jatuh gedebung, jatuh terduduk. So sejak hari tu saya punya tulang belakang tak stabil. Jadi walaupun kita buat urutan, ia tidak sangat membantu. Bila saya belajar bab perubatan Islam, Tribun Nabawi, apa-apanya bila Nabi sebut dalam hadis alimu auladakum ar-rimayah wasibahah, baru tahu bahawasanya hadis ini sangat membantu dari aspek rawatan tulang belakang. Dan saya telah buat berkali-kali. Last saya buat bulan 16 bulan 2 2023 di Cenang, dan semalam di Basrah, Pahang. Alhamdulillah tuan-tuan, bila saya selesai buat 2 hari ni, ringan badan, elok balik ringan, jadi tak ada lah rasa sakit. Dia alignment balik, tulang belakang kita dia alignment balik. Bila alignment balik, bila tulang belakang ni dia macam tiang seri rumah kita, bila dia sama balik, so struktur badan kita akan okey balik. Dia akan berfungsi dengan elok balik. Prostat kita semua akan elok balik. Jadi ini kaedah yang diajar dalam agama kita, sebenarnya dalam rawatan pembetulan tulang belakang. Sama ada kita nak buat kiro ataupun kita nak buat hidro. Biasanya lebih memilih hidro kerana dia tak begitu sakit, dan yang penting dia free, mandi free je. Kita urut kena bayar sejam berapa puluh, itu boleh tentu boleh pulih. Kerana kita mencari tukang urut yang tak betul, dia kena cari tukang urut yang mahir kiropraktik, baru betul. Jadi saya syorkan pada siapa-siapa yang ada masalah tulang belakang macam saya, sebab aksiden atau sebab jatuh atau sebab apa sekalipun, okay, even slip disc sekalipun, pergilah buat. Cuma niat, inamal a'malu binniyat, niat untuk buat rawatan. Nak gerak daripada rumah tu niat begitu, jangan niat nak berkelah. Kelah tu hak ikut kita, ikut suka mereka lah. Budak-budak dia nak mandi kolam, lantak dia lah, kita pantai, tu je tujuan dia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, biasa saya buat 2 bulan sekali, cuma kesibukan menyebabkan saya tak ada masa. So saya buat semalam 2 hari, Ahad dan Isnin. Alhamdulillah hari ni saya rasa ringan badan, sangat ringan. Macam kita duduk
Dia tak kisah mana-mana pantai yang ada ombak pun, pilih je lah. Sebab saya pilih situ sebab saya tak pernah duduk kat situ lagi. Kalau area Ceratin tu kebanyakan dah pergi terap dah. Jadi pilih pantai, kalau boleh pantai yang pasirnya putih. Okey. Yang ombak tu ombak yang kalingan pasir, dia pukul badan, baru best. Jadi kaedahnya tuan-tuan, saya dah buat video, kita tengah edit tu. Kita berjalan ke dalam air dalam 5-6 langkah, agak-agak tengok ombak lah. Kemudian kita pusing belakang, menghadap ke darat, duduk antara dua sujud. So kalau kita kawasan pinggang problem, biar ombak tu kena pinggang lah. Kalau bahu yang problem, kena gerak ke dalam sikit, so biar ombak pukul kawasan bahu. 3 jam, agak lama. Dia kena buat 3 hari. Seeloknya 3 hari. Tapi orang yang dah pernah buat tu tak kisah dah nak buat berapa kali pun. Tapi kalau yang baru nak start, kena 3 hari lah. 3 pagi waktu duha je. Okay, waktu duha, duduk dalam air tu 3 jam. Lengah, bangun, tapi masih dalam air. Jalan dalam air, berenang dalam air, jangan naik ke darat. Okey, semoga membantu. Pergilah buat. Dan untuk maklum tuan-tuan, doktor-doktor pakar HKM ada menghubungi saya yang bahagian tulang belakang setelah mereka melihat keberkesanan kaedah ini yang dilapor oleh pesakit dia orang. Lalu dia orang hubungi saya, antara Dr. Salman Amiruddin. Saya kata pergilah buat. Saya beritahu cara kan. Dia orang pergi buat sebab dia orang diri lama duk operate orang. Alhamdulillah tuan-tuan, bila dia orang pergi buat, dia orang kata betul lah Ustaz, rasa lain badan kita, rasa ringan. Tulang belakang tu dia macam di alignment secara semula jadi, alamiah, kaedah Islam yang Nabi ajar. Maka dalam perubatan Islam, bagi mereka yang ada air, berenang. Yang tak ada air, boleh memanah. Yang kawasan gunung, boleh naik kuda. Jadi 3 kaedah. So kita pilihlah yang mana. Jadi yang 3 ni paling jimat zaman kekuatan ekonomi ni, mandi laut. Kalau air terjun, sebab setengah orang suka air terjun, boleh kena cari air yang meluncur deras tanpa ada sekatan batu. Maksudnya air terjun tu dia luruh direct, kita kena duduk tahan belakang kita di tengah-tengah air yang tengah deras tu lah. Cuma isu yang air terjun ni kita tak galakkan sebab risiko licin batu, takut jatuh, takut yang tu. Untuk nak berenang lah, tak ada masalah. Jadi ada banyak terapi sebenarnya. Renam kaki dalam air garam, renam kaki dalam ketulan ais yang campur dengan bahan tertentu. So banyak terapi. Cuma untuk tulang belakang, berdasarkan pada Tibun Nabawi, tuan-tuan boleh pilih sama ada naik kuda, memanah, berenang. Okey, 3 tu. Tu lebih santai, lebih merawat emosi dan fizikal ialah pantai. Kenapa kita santai sambil mendengar deruan ombak, sambil melihat bayu yang bertiup. Seronok tuan-tuan, tengok burung, tengok budak-budak main layang. Dia memberikan satu kesegaran. Kesegaran minda. Nampak minda kita akan jadi segar. Fizikal kita pun akan berubah. Jadi cuma nak bagi tahu, siapa yang mandi, biasa kalau kita mandi laut, tuan-tuan malam-malam memang tidur pasal letih mandi, betul tak? Kalau hak ni tak, sampai ke subuh sakit. Tak boleh tidur sampai ke subuh. Tu nak abang, tak siap. Jangan seronok mandi kita rasa malam ni boleh tidur lena. No. Untuk kes ni tak akan tidur lena, bahkan sangat sakit di bahagian yang kita buat rawatan. Jadi untuk hilangkan kesakitan, campurkan minyak habatus sauda dengan minyak zaitun, lalu disapu sahaja di kawasan pinggang tadi atau kawasan bahu. Dengan urut sapu saja. Jadi penyerapan dua-dua minyak ni, kerana minyak zaitun dan minyak habatus sauda sangat cepat menyerap. Dia menyerap, dia akan bantu untuk hilangkan keradangan, kesakitan yang kita alami. Okey. Selepaslah bila sakit lah, tak sakit tak apa. Saya pun sakit, sampai sekarang saya sakit. Tapi badan ringan lah. Hari ke-5, ke-6 baru stabil balik.
So yang period tak lancar akan keluar period pada hari ke-5 ke-6 mandi, khususnya yang tak ada anak period akan keluar. So dia punya sistem hormon akan dikitar semula, dia ikut recycle bulan Islam balik. So ni yang masalah period tak teratur. So dia akan baiki banyak benda lah dalam struktur badan kita. So yang ada masalah, pergilah buat, cari pantai yang paginya itu tidak terlalu panas. So kita taklah ni sangat. Okey. Pergilah Langkawi ke mana-mana kau ikutlah. Okey. Ada soalan bab ni? Saja saya kongsikan sebab saya boleh buat. Jadi saya kongsikanlah. Saya dah buat banyak kali lah. Memang kesannya menakjubkan. Di Port Dickson sekitar bulan Mac boleh. Mac, April, Mei boleh gagah. Waktu musim monsun barat daya. Sekarang musim timur laut, kena ke sana. Ombaknya sebab gini tau. Tiupan angin waktu sekarang di pantai barat pagi agak kurang, tetapi kalau petang, Masya Allah, angin cukup kuat. So kita buat pagi petang lah. Pagi buat santai-santai, petang buat bagi orang kata apa, dahsyat sikit lah. Okey. Kalau nak pergi pantai-pantai Teluk Senangin, okey, saya tengok ombak agak kuat, tapi kuat sangat pula pun bahaya juga. So cari pantai yang landai, yang ombaknya memang gitu, cukup bagus, memang rasa lain. Jadi kita duduk sakit pinggang, sakit apa-apa, pergilah buat. Tak payah orang suruh orang urut, dia buat sendiri. Sebab ini kaedah yang diajar dalam Tibun Nabawi. Buat, Nabi suruh buat, kita buat, insya-Allah jadi ubat. Okey. Baik. Pergi macam ni. Cerating kalau nak pergi area Holiday Villa, it's the best place. Holiday Villa, area Chalet Pak Hitam, itu lokasi yang sangat baik, sangat menarik untuk kita buat rawatan tulang belakang. Tengok video je. Boleh nak pergi ramai, pakat lah. Okay. Booking satu Holiday Villa tu, booking semua. Dah duit pencen banyak buat untuk kesihatan lah. Tambah-tambah ada rokok bunyi peruk-perak tu. Guna duit buat terapi. Semoga lepas ni rokok dah tak bunyi peruk-perak kan. Gitu. Betul. Bila sakit dah susah. Okey. Kita masih lagi membicarakan bab walimah, faslun fi walimah. Kita sampai baris kedua daripada bawah. Jadi yang minggu lepas, dalam pertemuan yang lepas, kita dah ulas dan kita dah ajar beberapa nama kenduri yang telah dibuat oleh orang tua kita, yang selama ni kita tak tahu bahawa rupanya ada dalam kitab. Dan kita juga telah bincang tentang hukum memenuhi jemputan kahwin. Dan benda tu masih lagi kita bahas, belum habis lagi. Jadi kita akan masuk sambungannya dan setengah pada baris kedua daripada bawah, muka surat 156. Jumpa. Okey nah. Dan setengah daripada syaratnya. Syarat apa tu? Syarat jemputan kahwin. Ya. Hendak ada Islam orang yang menyeru dan yang kena seru. Okey. Dia kata syarat jemputan kahwin hendaklah yang menyeru itu Islam dan yang diseru itu Islam. Okey. Kita panggil kenduri kahwin ni. Baik. Dan maka jika yang menyeru itu kafir, kalau yang panggil kita orang kafir, tiada wajib diperkenankan dia. Secara umumnya tuan-tuan, kalau kita dapat jemputan kenduri kahwin dari orang bukan Islam, okey, tak habis lagi kita dengar dulu. Secara umumnya tak wajib diperkenankan. Boleh nak pi, tapi tak wajib diperkenankan. Kerana dibimbangi mungkinlah ada unsur-unsur yang boleh menjadi batu penghalang daripada kita lah, sudut agama kita. Okey. Bahkan sunat diperkenankan seruan kafir zimmi pula. Tapi kalau yang jemput itu kafir zimmi, saya dah jelaskan hari itu tuan-tuan, kafir ada dua jenis ya, kafir zimmi, kafir harbi.
Ni nak masuk isu politik sikit ni. Memang kena masuk lah, nak buat ke mana. Jadi kafir zimmi, orang kafir yang tinggal dalam negara Islam dan patuh serta taat pada undang-undang dan peraturan negara tersebut. Dia tak lawan. Okey. Yang kedua, kafir harbi duduk dalam negara Islam tapi dia melawan undang-undang dan peraturan negara Islam. Bahkan kadang-kadang dia menindas orang Islam ataupun menghina agama Islam. Yang ni dah kategori kafir harbi. Tuan-tuan nampaklah parti apa kat sini? Yang Cina punya. Okey. Maka sebab itulah sudut hukum yang zimmi ini, ulama kata sunat kita perkenankan jemputan. Biasanya setakat saya tahulah, kawan-kawan kita yang Cina yang panggil pun yang memang rapat dengan kita lah, bukan yang biasa-biasa. Yang mungkin kita kenal dah lama, kerja sekali pun semua. Yang tu dia akan sediakan makanan untuk kita lah, mungkin sate, mungkin macam tu. Saya kata banyak buat begitu. Tapi tak ada masalah. Ni makan balik sunat kata ulama. Yang haram tadi secara umum. Maksudnya mungkin kafir harbi di situ. Okey. Jadi yang ni tak ada masalah tuan-tuan ya. Boleh. Dan jika yang kena seru itu kafir, tiada wajib ia perkenankan. Tapi ini kalau orang kafir belajar kitab ni lah. Kalau dia tu kafir orang jemput dia, dia tak wajib perkenankan. Dan tiada sunat pula. Okey. Wajib pun tidak, sunat pun tidak. Kalau yang kita jemput tu orang Cina, so dia tak main jangan kata apa. Walaupun dia tak ngaji kitab Mata Badran hari ni, dia tak ngaji sebab dia orang kafir. Tapi hukum dah dibuat situ. Dia tak main ke, dia main ke, kita jangan kata apa-apa lah. Itu hak dia. Tapi kitab dah sebut. Dan setengah daripadanya bahawa ada yang menyeru itu mutlak tasarrufnya. Baik, ni kena dengar betul-betul. Tukang panggil kenuri, orang yang buat kenuri, kita tuan rumah buat kenuri, mutlak tasarruf maksudnya kita belanja semua duit kundi kahwin itu menggunakan duit kita, bukan duit mahar anak perempuan kita. Dengar tu. Jadi mutlak tasarruf maksudnya kita berbelanja, kalau ikut betul-betul detail tu tanpa hutang ya. Maksudnya kita belanja duit kita betul. Sebab tu dia hukum bab kenuri yang kita belajar sesi lepas. Hak kaya kamalnya, sempurnanya sekok kambing paling minimum. Hak susah ikut kemampuan. Maka Islam dah letak guideline kat situ. Jadi kadang-kadang kita hari ni kerana kita nak bagi sama orang lain, kita berhutang. Jadi bila kita berhutang, nak kira tasarruf belanja tu bukan 100% kita punya tau. Mungkin bank punya separuh, mungkin siapa-siapa punya separuh. Sebab kita nak tunjuk bagi semua orang. Ini silap kita. Jadi kita buat setakat mana kita mampu. Pinjam laki bintu, biasalah tu. Ni maksudnya kita berhutang dengan orang. Jadi maksud tasarruf belanja ni, kita belanja apa yang kita ada. Duit yang kita ada. Duit simpanan kita ke, duit SB kita ke, duit tabung haji kita ke, yang kita dah pergi haji. Kan dah baki kan. Tiap-tiap tahun masuk dia punya dividen tu. Maka boleh guna duit tu buat kenuri. Yang tak boleh ambil duit mahar anak perempuan kita. Itu hak dia. Dia tak boleh. Dia ada hurai kat sini. Tengok ya. Maka jika tiada mutlak tasarrufnya, tiada wajib dan tiada sunat perkenankan dia, bahkan haram. Jika walimah itu daripada hartanya, harta siapa? Harta budak perempuan, harta anak kita lah. Jadi dia lagu ni tuan. Maka dia cerita hukum sini, hukum kita pi tak pi tu. Maknanya kita tahu kata dia ni kerja biasa-biasa, benda lori ke apa kan. Tapi tengok kenuri macam punya grand ni. Sewa dewan PICU. Dia kemas kan. Kita dewan cabut lah, dia dewan PIC. Tengok kerja mana lori. So kita dah boleh buat andaian bahawa dia ni mungkin berhutang ataupun tak apa duit dia guna sebab buat grand sangat. Maka kita hukum sini boleh tak pi, boleh pi. Sebab tu tadi yang kita bicara hari tu, bukan boleh pi semua tempat.
dia ada kategori dia. Kena tengok juga owner yang tuan yang punya diri yang jemput tu. Jadi kalau kita kata kita sini, kata kita buat Dewan Seroja, okey, standard. Dewan apa kat Sabah Jaya tu, jadi orang faham lah. Tambah Dewan sini lagi clear. Ni kita punya dataran perdana. Semua orang tahu, tak ada masalah. Jadi orang boleh main. Dia yang timbul keraguan kalau kita nampak dia ni tak terlalu mana pendapatannya, biasa-biasa, tapi buat di Dewan Grand yang hotel mewah ke apa, yang ni mungkin pelik. Ini mungkin pelik. Okey. Dia jadi hukum di sini dia berubah. Hak kita nak pergi tadi tu tak galakkan kita pergi pula, sebab kita tak nak menjoin ataupun menyertai orang yang membazir. Bila berhutang dengan tujuan, dia niat tu, niat faham? Ini nama-nama lebih niat nak menunjuk, niat nak sama dengan orang lain. Dalam aku buat kenduri, biar aku buat grand, dah kan duit tak ada, maka dia berhutang. Jadi Islam tak suruh macam tu, tuan-tuan. Islam tak suruh kita berhutang dengan tujuan yang tu. Berhutang nak mengaji, okey, tak ada masalah, tujuan yang bagus. Tapi berhutang kita nak buat kenduri sebab buat ni sunat. Bila hukum sunat, tak perlu kita buat besar-besaran kalau kita tak mampu. Kalau kita mampu, tuan-tuan, macam saya sebut hari tu, kalau hantaran helikopter, buatlah hotel pun. Contoh, kaya. Jadi itu persoalan yang berlaku. Maka kita yang nak pergi ni kena tengok dulu orang yang jemput kita tu lagu mana dia punya ni. Kalau kita kata orang biasa-biasa, dewan biasa-biasa, okey, kita pergi. Baru hukum tadi dia bertukar tau. Dia jangan kita pakai hukum yang sama, dia ada kategori dia. Okay, kita tengok lagi. Ya. Macam mana? Itu tak ada masalah. Baik. Okey. Baik. Bagus kat soalan ni. Dia kata kita tak supply, mungkin tak cater food tu, tapi ditaja oleh orang bukan Islam, sebagai contoh ahli politik sebagainya. Maka yang tu dikira jamuan biasa, dia tak kira kenduri. Kita dapat pahala yang kita buat. Hak dia bertumpang tu mungkin atas dasar dia ahli politik, biasalah kalau kita kata sama politik kan. Jadi dia taja gerai sate ke, halal lah. Dia taja ni, tak ada masalah, nak makan kita makan. Dikira jamuan biasa. Kan ada satu kategori jamuan biasa, kenduri biasa, yang kita dapat pahala, yang kita jamu ra'i dengan kita punya duit. Jadi kalaulah kita kata, saya faham benda ni, di tempat saya pun macam sebelah isteri saya, kakak-kakak dia semua orang kuat parti politik ni. So hak jenis kebendaan banyak ni. So bila dia buat kenduri, ada kot 6-7 gerai yang disposal, semua cawangan. Cawangan ni gerai laksa, cawangan ni bihun sup, cawangan ni, saya kata untung lagu ni tuan rumah tak payah keluar apa, sebab dia ketua cawangan. Maka cawangan-cawangan lain akan sediakan menu. Dia jadi train lagu tu. Jadi yang tu kita pergi makan je lah. Yang tuan rumah dapat pahala tu yang duit dia sendiri, yang dia niat nak jamu tamu. Sebab dalam bab memuliakan tetamu, ihtiramu atau ikramu duyuf, dalam bab lain lah, cerita bab hadis ni. Jadi tak ada masalah kalau orang nak taja, dipersilakan. Dan kalau yang nak taja ikhlas, macam kita lah, sahabat kita KWI, kita nak buat kenduri kahwin. Salah seorang pada ahli kita kan nak buat kenduri kahwin. Ni apa hujung ni kan, saya tak ada balik Kedah mengundi. Jadi katakanlah tuan-tuan hak ada kemampuan, duit pencen banyak lagi tak pakai. Waalaikumsalam. Jadi niat di hati nak tumpang buat kenduri. Kan kita ni tumpang buat kenduri, kita bagi duit. Tapi kita tukar style, aku nak provide satu stall lah. Maksudnya mungkin gerai sate ke, gerai bihun sup. Kita panggil siapa-siapa yang buat bihun sup sini, hampir buka kat situ, aku bayar semua. Kira berapa kepala. Kalau jemputan 500 orang, mungkin 500 mangkuk. Kan, bihun sup bayar mangkuk. So kita bayar, mungkin semangkuk RM3, kita bayar lah 5 kali 3,
1,500 tumpang bak kenduri. Yang tu orang yang tumpang tu dapat pahala sebab mengembirakan orang. Ya. Jadi tak salah ya tuan-tuan nak join sekali. Ada yang bawa kuih. Saya rasa ramai sini pun kita jadikan budaya. Cuma bukan dalam bentuk yang grand-grand lah. Sebab biasa sini kita pakai catering. Jadi kita cuma harap catering tu saja. Okey. Melainkan kalau yang gotong royong tu lain lah. So yang catering ni kalau kita nak join je lah. Kami pernah buat, kami kalau buat di hotel mana-mana pun, memang kami akan sediakan satu ruang untuk sahabat-sahabat bukan wakaf, untuk dia sediakan jamuan. Ini catering punya, ni untuk sahabat-sahabat kami semua. Okey, hampa nak buat apa untuk jamu kenduri mai. Ada yang buat bubuk sora, ada yang buat kuih nu, dia letak satu sudut. Jadi tetamu boleh ambil. Ada yang tak mau makan nasi, dia makan kuih. Nampak ah? Secara tak langsung rezeki tu dikongsi bersama. Okey. Boleh. Baik. Bahkan haram jika walimah itu daripada hartanya, dan jika diperbuat oleh walinya iaitu bapa atau nenek daripada harta dirinya, wajib diperkenankan dia pada walimah itu. Tapi dia kata kalau duit itu memang duit bapa, duit wali atau duit nenek dia, tok dia, maka wajib perkenankan. Itu jadi hukum wajib tadi tu. Jadi hukum asal memang kita kena perkenankan. Tengok status orang yang jemput tadi. Jadi kita boleh kenal, boleh agak lah dia ni pendapatan berapa, apa semua kan. Maka kalau kita tengok yang nampak pelik tu, yang saya katakan tadi, tak wajib pergi tu. Kalau dia berhutang sampai melampau-lampau, sikit-sikit boleh tuan-tuan, tidak ada masalah. Kalau kita kata tak cukup, mungkin 1,200. Ini yang maksud hutang yang melampau-lampau. Sebab buat kenduri nak menunjuk, itu tak maulah. Okay. Tak boleh panggil jajo, panggil jemaah masjid sudah ha? Surah Al-Qatih sikit sudah, surah Mambutrah sikit sudah. Ni AJK. Tak boleh panggil jemaah, panggil AJK. Saya rasa sahabat kita ramai juga yang buat kat sini kan, yang biasa-biasa buat, okey je pun. Yang penting barakah tu. Tak guna juga kalau mewah tuan-tuan, membazir. Tak ada lah barakahnya. Kenduri tu nak barakah, orang doa barakallahu lakuma wa barak alaihi. Kan doa yang dibuat nasyid tu. Itu yang penting tu. Okey. Itu masalah kan jenis susah kita nak kata apa, nak memuaskan hati semua orang. Hamba kenduri tak jemput aku no. Sudah. Selalunya macam tu lah. Sedangkan dia bukan nak pergi pun, kadang-kadang saja pun. Jadi kita akan lihat lagi siapa yang patut kita jemput lagi. Kita akan tengok yang boleh jemput dan yang tak boleh kita jemput, walaupun saudara kita. Mak kita kena faham bab ni. Okey, terus. Dan setengah daripadanya bahawa ditentu oleh yang menyeru akan yang kena seru bersalahan jika katanya bahawa hadirlah barang siapa berkehendak atau seumpamanya. Syarat jemputan juga tuan-tuan kena spesifikkan yang diseru tu siapa, yang menyeru tu siapa. Dia ada dalam kad kahwin tu. Dengan hormatnya kami menjemput nama Ustaz Syahidan dan keluarga. Ustaz Syahidan dan isteri. Tak ada keluarga. Tuan-tuan kena tengok nah nak pergi kenduri, jangan main bedai gitu. Ada tulis serta anak-anak, ada tulis serta isteri dan isteri sahaja. Jadi kadang-kadang kita tak faham, bangkut anak-anak pergi sekali. Orang dah reserve pinggan tu untuk kita ya. Lalu pukul 2 dah habis nasi. Kesian jemaah lain nak main nak makan. Maka kita kena tengok tu tulis, kena spesifik. Jadi kalau jenis panggil ikut dan tak pi pun tak apa. Tu yang kitab ni kata, hadirlah barang siapa berkehendak atau maksudnya siapa nak main tak main sudah. Panggil kenduri lagu tu. Ni bahasa kita lagu tu lah, bahasa kita lagu tu lah. Dia buhlah Facebook. Tuan-tuan bila buhlah Facebook ni, friend ramai. Maksimum 5,000 orang. Friend dia baca jemputan kahwin. Tulis apa nak main, tak mau main sudah. So kita hak baca bila tak spesifik, tak pi pun tak apa. Maka dia nak ajak kat kita tuan-tuan, ni hak tak buat kenduri lagi kan, ataupun nak buat kenduri, bila buat jemputan spesifikkan nama yang kita panggil tu.
Ada juga jenis peringkat kosong kepada kosong sampai ke rumah kita. Tu pun umum juga. Walaupun mungkin dia niat dia nak panggil kita, tapi kalau dia mengaji kitab ni, dia kena tulis Puan Hajah sekian dan okey, itu sepatutnya. Mungkin kadang-kadang nak cepat bagi. Jadi orang hak baca tu pun apa dia tengok mungkin dia kenal. Ya. Oi. Bukan sakat sebut nama, dia pergi jumpa panggil. Ya. Lah ni cara mudah. Jadi kita kena tengok hukum balik. Bila cara mudah gitu, kita tak pergi pun orang tak boleh nak marah sebab hang tak spesifik, hang tak akad. Kad ni orang gaji aku pun duduk rumah aku. Anak aku duduk rumah aku, mungkin abang aku pun duduk rumah aku. Jadi siapa ni yang nak panggil ni? Hambuhlah mailbox je. Nampak? Jadi tak spesifik. Tolong spesifik tuan-tuan. Okey, sebab kadang-kadang orang yang jemput tu dia tak spesifik. Kadang dia kenal, kadang tak kenal. Tambah orang taman kita kan. Satu taman banyak. Bukan semua kita kenal. Kadang muka cam, nama tak tahu. Ni siapa jalan 7 ni? Kalau saya jalan 7 kan. Kalau muka masjid tu kita kenal. Kalau muka kedai kopi jarang kenal, sebab kita jarang pergi. Kalau muka CS kok-kok lah kali kalau jumpa kenal. Jadi dia ada lagu tu. Maka hak kita biasa tengok muka, kita kenal, kita pergi lah. Hak tak kenal, maka sebab itulah kita dah sebut khusus spesifikkan orang yang kita jemput dan yang dijemput itu. Okey. Ni penting tu kan. Ya. Umum nak pi tak apa. So tuan-tuan tolong dalam WhatsApp grup kita, walaupun tak semua kenal pun, saya tahu kan semua kenal. Saya pun tak kenal semua. Muka kenal, nama tak tahu. Jadi kalau dia kata jemput, ni siapa, hak mana, selalu duduk depan ke belakang, ke duduk tengah, ke duduk mata, saya tak tahu. Setengah murid dia suka duduk tempat dia ya. Itu Tok Guru ajak lagu tu. Hak setengah minggu ni sini, minggu depan tanu, minggu lagi sekali duduk ujung tu, kadang duduk sini, dia duduk merata. Guru confuse mana satu ni ya. Jadi bila panggil lagu tu, mungkin timbul satu persoalan orang yang nak pergi tadi. Apa dia ni ya? Jemaah kita tahulah jemaah, tapi muka lagu pun duduk kat mana, selalu duduk kat mana. Okey. Jadi maknanya benda ni kena tengok. Kalau hak kita kenal tak apalah, takut tak kenal. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa jangan diserukan dia kerana takut daripadanya atau kerana tamak pada kemegahan dan kebesarannya. Okey, tengok sini tuan. Ingat. Jangan diserukan, dan setengah bab seru menyeru ni, memanggil ni, bahawa jangan diserukan dia kerana takut daripadanya. Kita kitab habaq kat sini, kita tak panggil dia serba salah sebab kita takut kat dia. Kok lah dia ni ketua gangster ke, ketua mungkin nazir masjid ke, segan kita. Takut sini bukan maksud takut ni, mungkin segan, hormat. Tak panggil serba salah kan. Kotor dah cukup dah 500 orang kan. Tak panggil bendahari masjid, serba salah juga. Contoh. Jadi jangan ada rasa benda tu diajak kepada kita. Okey. Kalau kita rasa takut, tak payah panggil. Takut sangat, so dia nak elakkan benda tu. Makanya sebab dia kata gini, sebab bukan kita kenal semua orang. Even nazir masjid, bukan semua jemaah kenal. Tahu nazir tapi tak pernah jumpa mata, dia tengok muka mungkin dalam Facebook, dalam ni je, kita tak kenal. Nampak tak? Maka dia ajak di sini, jangan diseru. Okey? Kerana takut daripadanya, atau kerana tamak pada kemegahan dan kebesarannya. Ini kalau orang VIP. Kita dia lagu ni lah, tuan-tuan kenal VIP, tuan-tuan kenal Zahid Hamidi.
Contoh tuan-tuan kenal, tapi tuan-tuan kata dia ni kaya sangat. Kenal orang kampung, nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil. Kita kata jangan panggil, kerana kemegahan dan kemewahan dia. Takut, kita tak mau. Takut nanti dia datang dengan pengawal semua, ganggu majlis. Sebab tu orang kaya dia pergi dengan orang kaya saja. Tuan-tuan tengok dalam TV semua, Panglima Angkatan Tentera, Kenduri, Agong pi, Menteri pi, orang kita pi tak ada. Maka kita pun serupa, walaupun kita kenal dia, jadi takut dengan kemewahan dan kemegahan yang dia ada itu boleh menyebabkan kita punya majlis mungkin tak lancar, ataupun kita tak mampu nak sediakan kapet ke ataupun ialah hiasan VIP. Kita buat laksa caroy ya, jadi tak gamak. Laksa ikan temenu yang kita buat, bukan ikan pari ke ikan yang mahal tu, maka jangan panggil. Faham ya? Okey, jangan panggil. Kalau takut benda ni, jangan panggil. Tu kita abang lagu tu. Jangan panggil. Biar je lah. Jadi yang kita yang panggil tu kena tengok. Sebab tu bukan sembarangan orang kita boleh panggil, walaupun kita kenal. Melainkan kalau kita memang dia ni jenis tak kisah, low profile punya orang, boleh kira dia boleh hidup dalam majlis orang yang biasa-biasa, tu tak apa. Setengah orang dia ada dia punya ialah protokol dia bagai. Susah. Saya tuan-tuan pertama kali bila buat rawatan dengan Tengku kakak dia, pergi ke sana kan, saya tanyalah orang dia punya menantu raja tu kira macam kawan jugalah. Ni aku nak panggil apa kat mak mentua hang ni. Kami dua ni misal aku orang. Dia kata panggil Tengku je lah. Itu bahasa macam mana, patik ke saya ke? Orang saya pun tak apa dia tahu. Dia bukan sultan, ni kakak sultan. Tapi kita takut lah kan, kita orang biasa. Jadi dah lah mereka iring sampai kat guard tu, mereka iring lah naik masuk bilik. Jadi sampai kat katil tu duduk sakit kanser payudara, kena lega dah lah. Jadi bila kita sampai tu, saya macam bagi salam, apa khabar Tengku apa semua kan. Tu lah kita buat rawatan lah, buat bacaan, nak syifa apa semua kan. Habis minum air apa orang kerja disediakan semua, balik. Cuma kita kena tahu adab tu, sebab kita tak biasa dengan orang-orang istana ni. Tu pengalaman saya lah. Begitu juga dengan mereka, kita nak panggil mereka main tempat kita. Mereka duk biasa cara mereka. Bila kita panggil main tempat kita, kan, susah. Mereka orang yang dah biasa, yang tak kisah. Dia tak kisah tak apalah. Dia masuk pintu belakang ke, dia main kat mana, ikut suka dia. Dia tak kisah duduk sila sekali, tak apa lagu tu. Sebab tu Syarak dah buat garis panduan supaya tak aibkan orang. Okay, macam tuan-tuan panggil saya tak kisah hak atas saya pergi, bawah saya pergi, saya boleh masuk belakang. Tapi kita kena ada orang yang guide kita lah. Tak boleh hantam gitu saja. Jadi bila saya pergi tuan-tuan, rupanya hati-hati ramai Raja Azura, geng-geng raja-raja ni rumah duduk kat situ rupanya. Mereka duduk meziarah orang sakit kan. Saya jumpa hati-hati hak jenis raja-raja ni ramai. Senyum je lah kita. Pengalaman. Baik. Dan setengah daripadanya bahawa jangan sudah diseru orang akan dia. Jadi diulang balik, kalau macam ni kita jangan panggil lah. Kalau kita takut benda tu berlaku, jangan panggil, tak payah jemput. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ada yang menyeru itu orang zalim. Tuan-tuan kalau tahu dia ni zalim, kena faham istilah zalim tu. Jangan faham dari sudut bahasa kita yang biasa naya ke orang pun zalim tu. Zalim ni sudut syarak, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Wad'u syai'in fi ghairi makanihi. Letak satu bukan tempatnya, itu zalim. Sudut syarak. Kita ada dua anak, satu lelaki satu perempuan. Anak lelaki pakai songkok, anak perempuan pakai tudung tu. Tapi kalau dua pakai songkok, itu zalim namanya. Kerana letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi zalim ni luas. Jangan faham zalim yang binatang apa semua, termasuklah sini pun. Maka kita lihat di sini, kalau kita tengok yang jemput tu
duk naya binatang, duk naya ke kucing, naya ke anjing sebagainya, jangan pi. Ni orang zalim. Apatah lagi menyakiti manusia lain, hina orang. Ingat ya, hina orang, fitnah orang, zalim. Bunuh lagi lah. Ni kena faham. Sebab tu benda ni berkait rapat dengan isu politik juga sebenarnya. Kan duk fitnah ramai, duk umpat sana umpat. Jadi kenduri tak betul pi. Tu je. Kalau faham tu sebab ni, sebab dia zalim. Nampak nah, tuan-tuan, jangan ambil kisah, kena ambil kisah benda macam ni. Syarak dah sebut. Sebab kita lihat orang alim yang faham-faham ni, dia cukup tak suka mengumpat. Sebab baginya sangat dahsyat benda ni kerana ia melibatkan ciri-ciri kezaliman. Bila zalim, kenduri pun hang jangan pi. Nampak ya? Baik, yang kedua dia kata fasik. Orang zalim atau orang fasik. Ni pun payah juga nak cerita, tuan-tuan. Kerana hukum fasik ni kalau lihat dalam konteks kita hari ni, hang isap okok pun kira fasik lah. Jenuh kita hak tu rumah isap okok. Nak pi tak pi. Kau nak ikut hukum betul lah. Maka sebab itu, kalau kita lihat benda ni gantung pada diri kita sendiri. Setakat mana kita faham perkataan fasik tu, pemahaman kita, maka kita kena mengaji lah. Kalau kita tak kisah je, pergi je lah. Kalau kita rasa kisah, terpulang, nak pi tak pi. Sebab kalau ikut hukum macam begitu, orang fasik. Kemudian dia kata atau orang jahat, ya, orang jahat atau yang menanggung keberatan kerana menuntut kebesaran dan kemegahan. Bahasa mudahnya sini ialah yang makan rasuah lah. Menuntut kemegahan. Jadi ini yang berlaku. Maka hukum kenduri tadi kita tengok, kalau jenis hak makan rasuah semua menuntut kemegahan, tak payah pi lah. Okey, tak payah pi. Payah juga nak kira kan. Yang kita kenal lah, yang kita tak tahu, kita pi lah nak buat jangan kita tak tahu. Okey, begitu. Berat juga noh bila mengaji kitab ni. Maka tuan-tuan janganlah rasa kalau kesah, pakat tak boleh berlakon ni lagu ni macam mana. Hak boleh banyak. Hak tak makan rasuah ada. Kan hak tak zalim pun ramai buat kenduri, kita pihak tu lah. Kan perut kita bukan besar sangat pun nak akan banyak-banyak kenduri. Tak payah. Buat-buat tak tahu, buat kena. Ya. Kalau tahu tu faham-faham je lah ya. Begitu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan menyeru akan dia orang yang kebanyakan hartanya itu haram. Jangan memenuhi jemputan kalau yang tukang kenduri itu kita tahu bahawa hartanya kebanyakannya itu haram. Okey. Ingat. Jadi balik cerita tadilah, kita tahu dia ni mungkin bisnes, tapi mungkin dia bisnes yang mungkin tak tahulah, kita di belakang lah, benda yang tak elok, benda yang melibatkan haram. Sebab dalam Islam tuan-tuan, dia detail tau, di sudut sumber pendapatan. Saya ulas sikit. Dulu saya pernah cerita, kita kerja, even kita makan gaji pun tuan-tuan, kalau kita rasa kita makan gaji tu halal, kita kena tengok adakah cukup 8 jam kita kerja dengan gaji kita dapat hari tu. Kadang-kadang kita culai, kita pergi tengok email kita pergi minum kopi sampai berjam-jam. Jadi gaji kita dapat yang sehari RM80 kali sebulan lah, atau RM100 sehari, bukan 100 tu kita punya. Sebab jadi haram, sebab masa kita curi untuk peribadi kita. Okey. Sebenarnya kadang-kadang isi saya kan duk tegur bos-bos dia kan, dah tegur semua, dia jenis bani. Bos duk pergi main golf waktu pejabat tu, boleh ya? Gitu je, boleh pukul ayat tu ya. Boleh main golf waktu pejabat. Jadi itu haram. Itu maksudnya sumber tu haram, gaji dia dapat jadi haram. Sebab tu Syekh Yusuf Qaradawi bila bab ni dalam Fiqhul Awwaliyat, dia cerita tak siap, walaupun hang tak kena zakat, tapi hang dapat gaji, hang cuci tak siap 2.5%. Cuci hak ni. Takut-takut ada benda-benda yang ni.
Saya pernah tanya guru saya waktu mengaji dulu. Kita tanya dia, kata, "Ustaz, katalah kita kerja kadang-kadang terambil A4 paper jabat. Nak tulis nota kita lah, orang call kita bagaikan tulis halamat. Nak kira lagu mana Ustaz? Selai lah kita ambil tu." Dia kata, "Hang balik, hang beli satu rim, bagi balik. Tu cara nak buang cuci balik. Hang ambil selai, hang kena balas satu rim. Ganti balik satu rim, kira selesai." Ni orang alim bagi hujah. Jadi kita buat pukulan kalau kita curi masa untuk tengok email peribadi kita yang bukan berkaitan dengan pejabat atau urusan-urusan ni, maka yang boleh kita buat sama ada kita ganti masa kita kerja. Buat OT tak claim. Atau pi hari Sabtu buat kerja. Pi pejabat hari Sabtu, sambung kerja, ganti balik. Sebab kita tak mahu duit kita dapat tu duit yang haram setengah, halal setengah. Walaupun gaji tu kita kata halal. Ni cerita, kalau nak cerita sumber haram halal tadi ni tuan-tuan, kes Nuri ni, kes Nuri. Kalau nak detail betul-betul. Jadi maknanya benda ni Islam cukup jaga tau, sumber kita nak bagi makan anak cucu kita ni. Dia bukan main kita kata aku kerja cikgu, gaji aku dah halal. Betul lah secara umumnya. Tapi dalam waktu kita bertugas 8 jam tu, adakah betul-betul kita bertugas untuk majikan kita? Takut kita kena kot lain. Kono kat lain tu yang Tuhan tarik kasut hilang, beg tangan hilang, tayar pancit. Iya. Iya. Betul. Baik, ini kena faham sini lah. Yang jadi cikgu kalau yang mengaji bab ni senang faham. Kalau saya lah, sebab saya pernah jadi guru berbelas tahun juga, daripada tahun 2000 sampai 2016 mendidik. Sampai 2010 di sekolah, 2010 sampai 2016 di universiti. Memang kita niat kita, okey, kita katakan bila kita buat kerja rutin harian 8 jam di sekolah, mengajak, buat lesson plan, kan kurikulum bagai semua, pendek kata waktu sekolah memang sekolah lah kita. Bahkan sekarang ni ramai cikgu kena buat bebanan kerja di rumah. Bebanan kerja di rumah, tugasan tambahan, memeriksa buku. Jadi kalau saya dulu memang saya niat ni ganti masa lalai aku di sekolah. Kadang-kadang minum di kantin lama, biasa kadang-kadang sembang dengan kawan, tak ada kelas kan, tak ada kelas. Jadi tak ada benda yang kita buat untuk sekolah, jadi kira untuk peribadi. Maka kita ganti malam, marking paper, buku, macam-macam lah benda yang kita buat kat rumah. So benda tu kita ganti balik lah. Yang cikgu saya nampak problem sangat, yang kerja pejabat ni yang saya nampak agak problem. Ya, ramai. Tuan-tuan boleh tanya mana-mana penceramah ataupun asatidzah yang faham bab ni, dia masih sebut cerita ni cerita fardu ain. Kita tak lepas fardu ain sini, bukan setakat mandi wajib apa semua, tak. Isu kita kerja cari makan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang macam ustaz macam kami ramai yang berhenti kerja kerajaan, berhenti kerja makan gaji buat sendiri pasal ni, mereka tak mau terlibat. Sakit kepala. Dr. Zahzan, tengok doktor-doktor yang banyak penceramah, yang asalnya penceramah universiti, semua berhenti. Bukan mereka berhenti, mereka tak mau kerja tak. Mereka tak mau amanah tu, tak mau nak tanggung amanah yang berat. Takut tersalah guna. Saya buat contoh, contoh yang baik. Macam Ustaz Don. Waktu dia dengan saya di kuis dulu, kalau jemputan tu waktu kerja, katalah dia dijemput ceramah waktu kerja, waktu pejabat, dia akan pi dengan kereta pejabat dan bayaran semua masuk pejabat. Tak ambil kat dia. Dia dah siap habang lah. Saya akan ambil duit lepas pejabat. Maksudnya kalau ceramah malam, dia ambil duit kat dia. Kalau bapak mengikut ceramah siang, pembayaran kuis, benar hari kuis. Ini orang tak faham. Sebab dia guna waktu pejabat. Cuma dia makan free lah. Orang jamu makan, dia makan lah. Sebab dia pergi kereta pejabat, dia kuliah habis semua. Orang bagi sampul ke envelope apa, semua balik ke pejabat. Dia tak ambil. Ni hak reti. Hak tak reti, dia kok semua bola poket dah. Mana jadi haram. Beringat lah benda-benda gini. Waktu ramai macam-macam mereka berhenti pasal ni, mereka tak mau nak tanggung dosa. Takut terambil, takut je. Okay? Sebab tu dia memang kita kena istiqamah bab-bab macam ni. Dia melibatkan fardu ain kita. Okey.
Maka jika ada yang demikian itu makruh diperkenankan selama tiada diketahui akan ain makanan itu haram. Jadi kita tak tahu, kita pi tak apa, kira makruh. Nah, ni cerita hak kita pi kenduri orang haram, yang sumber haram tadi ni. Tapi kalau kita tahu jadi haram lah kita pi. Kalau kita tak tahu kira makruh. Okey, makruh sebab tiada diketahui akan ain makanan itu haram, sumbernya itu haram. Dan jika diketahuinya secara haram diperkenankan dia. Kalau tahu kata sumber tu haram, tak payah pi. Kalau kita pi jadi haram lah. Maka jika tiada kebanyakan hartanya itu haram, tetapi padanya syubhah, maka tiada wajib dan tiada sunat diperkenankan dia. Bahkan harus jua. Nak pi tak pi, kalau banyak halal, sedikit haram, jadi syubhah. Jadi hukumnya harus. Kita nak pi tak apa, tak pi tak apa. Contoh macam ni lah. Kita nampak kata mungkin dia ni gaji sekian-sekian, tapi dia dah buat bisnes lain. Waktu kerja dia juga. So rezeki dia bercampur antara halal dengan haram. Syubhah lah. Okay. Hadis Nabi sebut, faman waqa'a min syubhah faqad waqa'a fil haram. Siapa yang terlibat dengan syubhah, dia akan jadi haram. Cuma dalam konteks memenuhi jemputan kahwin, kalau kita tahu yang jemput tadi tu rezekinya itu, sumber pendapatannya itu ada unsur syubhah, maka kita nak pi boleh, tak pi boleh, harus. Harus. Okey. Dan kerana inilah berkata Syekh Zarkashi, tiada wajib diperkenankan seruan pada zaman kita ini. Ingat kan? Ini kata ulama zaman kita, zaman dia lah. Zaman kita lagi lah. Unsur tu memang banyak lah sekarang ni ya. Kena tengok lah. Tetapi tidak dapat bahawa ghalib atas zon bahawasanya pada harta orang yang menyeru itu syubhah. Jadi kita punya yang tadi lah, yang kata husnuzon apa semua tu, kita punya dalaman hati rasa lagu mana dia ni. Hak panggil aku kena ni lagu mana, agak-agak dia ni halal semua ke syubhah ni, dia punya rezeki. So kita sendiri yang rasa berat belah mana, zon kita belah mana, belah nak pi kita pi, kalau tidak tak payah pi. Jadi perbincangan ni, kita berhenti kat sini dulu. Perbincangan ni tuan-tuan, dia nak ajak kepada kita bahawa hukum asal tadi boleh berubah dengan situasi tertentu di pihak yang menjemput. Okey, kita nak pergi tak ada masalah. Tengok pihak menjemput. Tu tak sembang lagi tentang suasana majlis, tak cerita bab karaoke di majlis, tak cerita bab tarian, tak cerita bab macam-macam lagi yang menyebabkan kadang-kadang benda yang jadi halal pun jadi haram dengan sebab tertentu. Maka sebab itulah bila kita mengaji pagi ni tuan-tuan, kita dapat sikit banyak ilmu baru, terutama yang melibatkan jemputan kahwin. Nak pi tak pi, tengok yang jemput tu siapa yang kita kenal, dan lihat juga ukuran kenduri yang dia buat dengan pendapatan tuan punya kenduri dan pekerjaannya. Okay. Jadi senang faham lah. Kalau saya buat kenduri di hotel mewah, tuan-tuan jangan main. Aku tak cara ni karut dah ni, karut dah. Tapi kalau saya buat kat Laman Perdana ni ke, buat kat Dewan mana-mana sini, tu pi lah, sebab kemampuan saya sekat tu. Dia ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Okay, wallahualam. Setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. Sambungannya tak habis lagi dalam bab jemputan kahwin, memenuhi, sama ada memenuhi ataupun tidak memenuhi. Wallahualam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.